استقلال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dikasihi tuan-tuan guru, para alim ulama, tutu imam, seterusnya hadirin hadirat muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Pada malam ni insya-Allah kita bincang kitab Taj Al-Arus Al-Hawi li Tahzib An-Nufus yang dikaryakan oleh Ibn Athaillah Sakandari. Katanya, muka surat 273, bagi atas sekali, perenggang kedua. Perumpamaan seperti dua orang lelaki yang membeli tanah dengan saiz yang sama. Orang yang pertama membersihkannya daripada duri-duri dan rumput rampai, kemudian dia alirkan air, seterusnya ditabur biji benih. Nescaya apabila tumbuh, sudah tentu dia dapat memberi manfaat. Hal ini seumpama orang yang hidup dalam ketaatan diterangi segala cahaya pada hatinya. Ini poin pertama, tuan-tuan. Dia contoh di sini berkenaan dengan kisah dua orang lelaki, contoh. Dan pengarang kita ini kami telah terangkan pada mukaddimah lama dah. Dia menggunakan uslub misal, contoh. Kerana itu cara yang paling mudah untuk mendekatkan kefahaman pada akal kita. Takrib azhan an-nas dengan misal yang ini. Sebab itu Quran ni salah satu daripada maksudnya adalah contoh. Dalam Quran banyak sangat contoh. Maka pengarang mengambil iktibas daripada nas ilahi ini dan dia contoh. Dia kata ada dua orang. Dia ambil yang pertama dulu, ialah dua orang ni beli tanah kubung, beli tanah sama besar. Dapat hak yang pertama ni, apa dia buat? Dia bersih semua. Sudah dia bersih semua, dia buat baja, dia buat bajak, dia buat ni, dia tabur baja, dia bakar ke apa ke sekali. Dia bergala dengan traktor ke, lembu, kerbau ke. Kemudian tanah itu sesuai. Lalu dia pun mula menabur biji benih yang untuk dia tanam. Kemudian selepas daripada itu, dia cari alat-alatnya, dia cari mesin, dia cari apa semua sekali. Lalu dia baja, dia pupuk, dia bela. Dan pohon tu makin lama makin besar. Dan pohon tu akhirnya makin lama makin subur. Maka begitu juga kita hidup di dunia ini. Dengan masa yang kita dibataskan 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kita guna masa kita daripada pagi sampai petang sampai malam. Kita isi dengan perkara yang bermanfaat. Maka natijah daripada isian perkara yang bermanfaat itu menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita hidup dalam taat. Bila hidup dalam taat ini, itu menandakan cahayaan hatinya jelas. Cuba kita fikir, tuan-tuan. Orang yang kaki taat ni dia lain. Mati dia pun comel. Mati dia pun comel. Allah taklifkan macam tu. Sebelum saya datang sini, kami jawab banyak soalan. Salah satunya ialah, macam mana seorang ulama yang terkenal, Syekh Muhammad Al-Ghazali, dipanggil mufakir Islami, orang Mesir. Dia lahir sekitar tahun 1917. Dia ini, Allah bagi dia ni
akalangnya hebat. Dan dia memang juru dakwah. Dia banyak mengalami kegusaran dan kesedihan dalam hidup. Kenapa? Kerana dia ni jenis orang yang semangat berjuang pada agama Allah. Dia juga mengarang satu buku yang baik bertajuk Humum Da'iyah, dengan maksud rasa kecewa dan duka cita pendakwah. Pendakwah yang sebenar memikirkan masalah ummah, dia rasa sedih. Dia rasa banyak pincangnya. Dia rasa banyak bermasalah. Saya nukilkan kenyataan dia juga. Dia kata, ada orang tu bertaubat hari Isnin. Kemudian si panjanggu dengan labuh baju pada hari Selasa. Singkatkan baju, jangan seleret ke bumi. Pada hari Rabu belajar agama, baca beberapa kutaib, kitab kecil. Pada hari Khamis mula beri fatwa dan mula membid'ahkan, merosakkan, mengatakan orang ni, orang ni, orang ni. Kesian, kerana tak sedang belajar, tak banyak lagi, tiba-tiba telah masuk ke gaung yang cukup bahaya. Syekh Muhammad Ghazali ni, cara kematian dia ni pelik. Dia ni masa dia duduk di Algeria, dia pegang jawatan sebagai penasihat apa, dia berdoa ke Allah, Allahumma amitni bi ardi habibikal Mustafa. Ya Allah, matilah aku di bumi kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk mana? Dia duduk Mesir. Orang yang ada sekeliling dia kata tak nampak jalan. Hidup Mesir, dia tak duduk sini. Dia tak duduk Mekah, dia tak duduk Madinah. 1996 bulan Syawal, lebih kurang 17 Syawal atau apa, dia dapat jemputan kerajaan Arab Saudi di Riyadh untuk seminar. Dia nak pergi. Pakar-pakar, doktor dan lain kata jangan pergi, kesihatan tidak berapa baik. Dia kata dia nak pergi. Anak-anak murid dia mengharapkan supaya dia batal kehendak tersebut. Dia kata dia nak pergi juga. Akhirnya dia pergi. Dalam majlis tersebut, tiba-tiba ada orang kata kat dia, bangkit, beritahu macam mana Syekh ni, seolah-olah macam menentang ahli sunnah. Dia jawab dengan semangat. Dia menyatakan, hidupku semata-mata untuk mentahqiqkan di bumi ini dengan kalimah la ilaha illallah. Tak pasal-pasal dia sakit dada, rebah dan dia mati. Dengan kalimah akhir cita-cita dia dengan la ilaha illallah. Bila dia meninggal dunia, yang menjadi pemerintah Saudi masa itu Al-Malik Fahad. Timbalangnya Al-Malik Abdullah bin Abdul Aziz. Dia telah mengarahkan supaya mayat jenazah almarhum dibawa ke kota Madinah. Dipersetujui dan disuruh oleh mufti Saudi ketika itu, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, bawa ke Madinah.
Sampai di Madinah nak tanam di mana? Di Baqi'. Baqi' ni perkuburan. Kita tahulah Baqi' tu. Satu benda yang luar biasa berlaku. Biasanya kalau kita masuk Baqi', orang-orang lain kena tanam nung ujung nung. Hak depan ni, ini ni biasanya ummahatul mukminin, anak-anak Nabi, cucu-cucu Nabi, dan orang-orang sahabat kanang-kanang ramai yang ada tu, situ hak besar-besar tu. Kalau kita pergi tengok, tanya je orang, ni dia kata kubur, ni. Kemudian kata penggali kubur ni, nak gali kubur Syekh Muhammad Al-Ghazali ni, kami gali jauh ujung lah. Gali tak luk tanah, payah, tukar, 2-3 kali 4 kali tak jadi. Akhir sekali mereka pergi gali depan, hak dekat dengan orang-orang. Ini kita anggap orang-orang yang amat mulia di kalangan sahabat ke, tabi'in ke, tabi'in ke, ataupun ulama imam-imam. Akhir sekali dia dapat gali kat mana? Kubur dia terletak di antara kubur Nafi' Maula Ibn Umar dengan Imam Malik. Imam Malik Ibn Anas, guru Imam Syafi'i, dan juga sebagai Imam Daril Hijrah. Dan Nafi' ni tok guru pada Imam Malik pula. Nafi' dan kata ulama, antaranya Al-Bukhari dan lain, a'la riwayat ataupun setinggi-tinggi riwayat yang sempat ialah daripada Malik bin Anas, daripada Nafi', daripada Ibn Umar, daripada Rasulullah SAW. Makna situ berapa orang je. Sedangkan Imam Al-Bukhari lahir sekitar tahun 194 Hijrah. Maknanya Imam Bukhari itu katakan 20 tahun selepas daripada itu. Maknanya 212 ke Hijrah dia umur. Tapi dia sempat untuk meriwayatkan daripada sanad yang tinggi. Baik. Tapi dia tak sempatlah dengan Imam Malik. Tapi guru pada anak murid pada Imam Malik sampai kepada Malik biar ni. Jadi Syekh Ghazali ni duduk antara kubur Imam Malik dengan Imam Nafi' Maula Ibn Umar. Nafi' ni suhu tabi'in, masyhur dengan ilmu periwayatan hadis. Lalu orang ramai kata apa? Tengok, seorang syekh kerana atas muka bumi ni dia perjuangkan fiqh. Dia meluruskan sebahagian daripada maksud dan makna hadis. Maka dia lahir, dia meninggal dunia juga, dia diletakkan di antara ulama fiqh dengan ulama hadis. Fiqh tu dinisbah pada Imam Malik walaupun dia hadis. Nafi' ni dengan hadis. Jadi dia tengah. Allah jadikan luar biasa orang-orang macam ni. Ini orang baik, tuan-tuan. Dan kisah lain banyak lagi, tapi saya nak sebut itulah cahaya Allah beri cahaya pada mereka. Adapun yang seorang lagi mengabaikan ladangnya sehingga tumbuh segala duri dan rumput rampai dan menjadi tempat tinggal ular di tanahnya. Ini samalah seperti orang zalim menggelapkan hatinya dengan segala maksiat. Ini pun satu. Dia kata sebagaimana hak pertama tadi siap betul tanah tu, hak yang kedua ni dia biar je. Tak cara. Bila dia biar tu, macam-macam boleh ada dalam tu. Dengan belukarnya, dengan biawaknya, dengan ularnya, dengan tepak, macam-macam. Jadi dia dapat manfaat tak? Dia tak dapat manfaat. Samalah juga macam kita duduk atas muka bumi ni, kita melakukan kezaliman, gelak hati kita. Kita juga melakukan pelbagai bentuk maksiat-maksiat. Jadi dia menggerhanakan jiwa kita.
diri kita. Tak ada apa-apa. Rugi tak orang macam ni? Rugi. Rugi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok orang-orang yang bukan Islam, dan kita tengok dia kerjanya dalam maksiat, wal'iyazbillah, akhir sekali kita tengok dia tak ada apa-apa, jiwanya kosong, dia tidak ada roh, dia tidak ada kekuatan, dia terasa jiwanya. Rugi orang macam ni. Jadi kita katakan bahawa selama mana kita hidup di dunia ini, pilihlah hak pertama, jangan pilih hak kedua tadi. Apabila kamu hadir ke satu-satu majlis dan kamu keluar dengan segala kesalahan dan kelalaian, maka hendaklah kamu awasi akan kata-kata, apakah faedah datang ke majlis itu. Tetapi ingatlah, boleh jadi kamu akan ditimpa penyakit selama 40 tahun. Kita hadir dalam majlis ilmu, sepatutnya kita dapatkan nur, cahaya. Kita dapatkan peringatan tazkirah. Kita dapatkan peringatan mau'izah. Kita dapatkan hikmah. Kita dapatkan ilmu. Tapi kita tak dapat. Maka kesia-siaan dalam hidup itu jelas. Rugi orang macam ni. Bimbang kok dihijab daripada mendapat taufik hidayah, dia tak rasa manisnya seperti itu, boleh jadi sampai penyakit itu 40 tahun. Ini parah. Mengaji kehidupan manusia ni, dan kita tengok, menyebabkan kita takut, tuan-tuan. Kita takut. Dengan suasana yang berlaku macam ni jadi kita pening. Ada orang Allah bagi dia gaji besar, sampai belah ribu. Tapi dia rasa tak cukup. Dia terpaksa berhutang. Dia terpaksa minta bantuan orang. Kesian. Kita tak tahu macam mana. Dan bila bercakap, mengaku sendiri akan kelemahan. Entah macam mana, Allah saja yang tahu. Seterusnya, adakah kamu mahu hilang sekadar satu saat atau satu hari? Seumpama pasir dilempar pada satu tempat selama 40 tahun, apakah ia hilang selama satu masa atau satu hari? Artinya, dengan sebab kelalaian, kita telah mengubah senario hidup kita. Ini paling parahnya. Sesiapa yang banyak melakukan maksiat dan bergeluman dengan perkara haram, sekalipun direndang di dalam 7 lautan, dia masih lagi tidak suci, sehinggalah dia mengadakan ikatan bersama Allah, iaitu ikatan taubah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Dan seumpamanya. Kena selalu taubat, selalu muhasabah diri. Dan kalau kita boleh buat macam itu, baru berjaya. Sampai kadang-kadang masalahnya kita tak tahu yang kita ni berdosa. Bahkan yang paling parah, kita selesa dengan dosaan tu. Bahkan yang paling parah, kita rasa bahawa kita ni yang betul, sedangkan kita jauh daripada hakikat sebenar. Bagi yang zahir, terdapat janabah yang menegahmu daripada masuk ke dalam rumah dan membaca kitab. Begitu juga bagi yang batin, terdapat janabah yang menegahmu daripada masuk ke hadratnya dan memahami kalamnya, iaitu ghaflah. Maksudnya, dengan sebab maksiat yang kita lakukan, maka dari segi zahirnya, kita seolah-olah orang yang berjunub, berhadas besar.
Yang hasil daripada berdahadah besar junuk ni, dia tak boleh nak masuk ke dalam rumah baca kitab. Nak masuk dalam masjid tak boleh. Nak baca kalamullah pun tak boleh. Yakni Al-Quran. Itu dari segi zahir. Begitu juga dari segi batin pula, terdapat janabah yang menegahmu daripada masuk ke hadratnya. Yang hak kedua ni nak masuk ke hadrat Allah dari segi batin dan memahami kalamnya, iaitu ghaflah. Yang ni paling parah. Sekalipun dia masuk, dia pergi masjid, dia nampak pergi Kaabah, dia pergi tempat ibadat, tapi oleh kerana lalanya banyak, dia tak dapat masuk hadrat Tuhan. Ni maknawi. Dia tak rasa indahnya hidup bersama Tuhan. Dia tak rasa selesa. Dan masalah kalamullah, dia lalai. Dia tak faham. Bala ni. Tak faham. Dia kalamullah ni tuan-tuan, makin kita belajar, kita baca, kita mula faham sikit-sikit. Allah sengaja nak bagi tahu kalam dia ni tak ada orang faham. Seluruh. Sebab itu kalau kita tengok ahli tafsir ni hebat, dia buat tafsir bagus. Mari orang lain, pesen lain pula. Mari orang lain, pesen lain pula. Sebab sifatnya kalamullah yang mukjizat, yang sentiasa subur. Macam ibarat air mata air, ada je ilmu baru. Dr. Umar Abdul Kafi, dia pernah cerita tentang seorang ulama terkenal Mesir yang dia belajar dan dia amat suka. Almarhum Syekh Muhammad Mitwalli Sya'rawi. Dia meninggal 1997 ataupun 1998. Lewat sikit daripada Syekh Muhammad Ghazali. Tapi dia tua lagi. Dia ni ahli tafsir yang terkenal dengan tafsir Kitabullah. Seronok dengar. Banyak ilmu. Orang Mesir pun Allah sebut nama. Suka sangat. Dengan angguk dianya, dengan cara dianya masuk dalam TV. Oh, orang seronok. Rakyat Mesir faham. Masuk ilmu. Pandai. Kata Dr. Umar Abdul Kafi ni, orang ni bab kata Dr. Yusuf Qaradawi lah, kana lahmuhu, seolah-olah daging dia tu cintakan kalam Allah, darah dia pun dengan kalam Allah, dengan tafsir, tulang temulang dia pun dengan tafsir. Sebab dia hidup dengan tafsir, dia suka sangat tafsir, dan dia gelar sebagai mufassir. Dia kata apa? Dia kata bila aku baca Quran, aku tafsir Quran, sampai kepada satu kalimah, minal kibari aitiyya, daripada tua yang membawa kepada aitiyya. Aitiyya ni apa makna? Ganah. Aitiyya ni apa makna? Kasar. Aitiyya ni apa makna? Boleh menghancurkan. Sebab itu disebut dalam Quran, birihin sarsarin atiyah, dengan angin yang begitu mengganasi, macam putih beliung ke apa ke. Jadi dia sebut orang tua ni sampai kepada tahap itiyah. Dia kata apa? Wallahi aku tak faham erti itiyah ni. Kalau aku faham pun aku faham salah. Selepas umur aku 81 tahun baru aku faham mana ihtiyah. Di mana aku pergi ke Amerika, aku sakit, aku pergi merawat di sana, aku telah diprogramkan dengan makanan, dijadualkan dengan obatnya, bergiang dengan giang, dipaksa gini. Itu dia mana ihtiyah. Aku tak nak. Itu makna memberontak tu. Lawang tu tua tu. Kan dia. Kadang-kadang kita tengok orang tua dekat nak mati. Anak dia, bah pergi hospital lah. Ayah, marah dia.
Tak nak. Tak sakit, biarlah. Siapa tahap belawang, tak mau. Lepas tu dah. Akhirnya 3 hari mati. Memang nak mati di rumah kot. Ataupun macam tu. Bila mana Sayyidina Abu Bakar, dia kata masa sakit, ya Khalifata Rasulillah, kita cari tabib. Dia kata tak payah. Tabib hakiki adalah Allah. Dia ada ayah. Tak berapa lama mati. Tu nak cerita. Hatiya. Orang tu bukan macam kita. Quran pun sekali-sekala je tengok. Kawan ni duk pegang Quran, duk tafsir. Tiap hari duk baca Quran, duk gini Quran. Tu makna belajar. Hebat. Ia dapat faedah. Tapi orang yang tak dapat. Kenapa? Ghaflah, lalai. Sayang orang lalai ni. Dan lalai ni masalah besar. Lalai tidak ada yang dipuji, melainkan dikeji. Lalai ni. Sebab itu Allah menggambarkan orang lalai ni kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti binatang kaki pak yang dibela, dipelihara, bahkan mereka lebih sesak lagi. Mereka itulah orang lalai. Bahaya lalai. Apabila nafsu meronta-ronta untuk melakukan syahwat, maka hendaklah kamu kekangnya dengan kekangan syarak. Jangan kita lawang syarak. Contoh, keinginan nafsu seks kita kehendak kuat. Jangan berzina, tapi berkahwin. Ini Islam aja. Keinginan nafsu kita ni, kita nak kaya. Jangan menipu orang. Jangan beriba. Tapi menjual beli, bekerja, mengajak dan seumpama. Ada cara dia. Islam bukan larang. Islam sekali-kali tidak larang. Tapi Islam dia tunjuk cara. Hak ni cara ni. Maka hendaklah kamu kekannya dengan kekangan syarak. Perumpamaannya adalah seperti binatang apabila cenderung untuk memakan tanaman orang lain, maka hendaklah kamu alihkan pandangannya. Orang raja bela kambing, bela lembu, bela kebau, bela unta, dia tahulah. Nak masuk pagar orang macam mana cara dia. Kena alih, kena bawa makanan lain, kena alih tempat, kena bergiam-giam macam tu. Begitu juga hati yang cenderung kepada maksiat, ia tidak selayaknya dimakmurkan secara berkekalan dengannya. Hati maksiat. Cabaran. Bila hati maksiat ni, jangan kita marahkan hati itu dengan maksiat. Akhirnya, maksiat itu akan menyelubungi hati kita dan kita mudah terbabas, terbebas, terhanyut dan akhirnya mengundang kemurkaan Allah. Waliyazubillah. Allah Subhanahu wa taala berhak memilih orang yang layak ke hadratnya. Allah boleh pilih. Sebab itu kita ni ramai-ramai ni tak semesti saya terbaik. Boleh jadi saya terburuk. Dan saya kena aku. Ada orang tu diam je, tapi dia terbaik. Dia hubungan dengan Allah baik. Kita je duk perasan kita baik. Nabi kata apa? Rubba ash'as, hadis sahih. Aghbar zitimraini lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Boleh jadi orang tu dalam keadaan kusut masai rambut dia, dalam keadaan berdebu pakaian dan kakinya, pakaiannya pun lusuh, ada hak belah atas satu, hak belah bawah satu, ibarat izar dengan rida. Dan Nabi kata madfu'un bil abwa. Kalau dia pergi kat pintu rumah orang, ketuk pintu, orang akan halau dia. Lari dia. Dia nak minta makan sikit, lari dia.
Tapi orang macam ni, kerana benarnya dia dengan Allah, lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah tunaikan. Allah ikut. Maknanya apa-apa kehendak dia dengan izin Allah, Allah bagi. Kita nampak dia barang sangat, tapi Allah tunaikan. Saya pernah cerita kisah Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak ni, dia sempat dengan Abu Hanifah. Lebih kurang sama lah. Kalau tua pun sikit, muda pun sikit lah. Lebih kurang sama. Artinya dia lebih dulu pada Imam Syafi'i. Dia generasi tabi'in jugalah. Ada sikit-sikit dekat dengan tabi'in. Dan Abdullah bin Mubarak ni nadir, jarang orang yang dapat macam dia. Allah bagi dia kaya. Dengan kaya tu dia amat pemurah. Allah bagi dia ni cerdik, dan dia di antara ulama muhaddis yang suhu. Ada kitab seperti Kitabuz Zuhdi war Raqaiq. Dia ni panglima tentera perang, berani. Medan perang tu biasa. Setahun pergi ke Mekah, tahun depan buat haji, tahun depan sekali lagi pergi Mekah, tahun depan sekali buat haji. Itulah style Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah. Dia pernah cerita, dia kata satu hari dia pergi ke Mekah. Dia pergi ke Mekah ni maknanya dia bukan orang Mekah lah. Dia ni orang di belakang kat Iran sana, atas. Dekat Iran kat Iraq tu dia panggil Mawara an-Nahar. Jauh. Sampai di Mekah, dia sewa macam kita lah, sewa rumah dulu, tak ada hotel-hotel belah mana, rumah gitu. Jadi dia banyak masa duduk di Kaabah. Dia lah macam kita, peluang nak pergi Mekah. Dia semayang, dia ibadat, dia semayang, dia ibadat, dia semayang, dia ibadat, dia semayang, dia ibadat, dia semayang, dia ibadat. Satu hari kata dia, waktu pagi. Waktu pagi ni dia tengok ada seorang lelaki, ada imam Mekah dengan arahan gubernur mengajak seluruh penduduk Mekah dan orang yang hadir ke Mekah, Kaabah ni, untuk mengadakan solat istisqa, solat minta hujan. Pengalaman kami kalau duduk sana, ada masa tu isytihar nak semayang, biasa dia semayang hari Isnin. Lepas subuh masuk matahari, keluar sikit semayang. Awal dia semayang. Nah 7-7:30 semayang. Ramai. Ada masa pergi semayang tu turun dah hujan. Ada masa selepas semayang turun hujan. Ada masa ketika semayang tu hujan turun. Tapi ramai lah, beribu, beratus ribu semayang. Memang dah ramai tu, ada tok-tok walinya. Orang baik, orang baik. Macam saya sebut hadis tadi, tak mesti tu. Sudah semayang, masing-masing balik. Zuhur tak hujan. Asar pun tak hujan. Maghrib pun tak hujan. Isyak pun tak hujan. Abdullah bin al-Mubarak duduk lagi dalam masjid selepas isyak, semayang, sapalah larut malam. Dia tawaf. Sedang dia tawaf, dia tengok di penjuru tu tak ramai, dah orang seorang dua je. Seorang lelaki kurus dan angkat tangan. Dalam bentuk sama-sama, masa tu hanya pakai pelita je, tak ada lampu lagi. Antara doa dia kata apa? Ya Rab, pagi tadi hamba-hambamu berdoa padamu minta hujan. Aku mengangkat tanganku ini agar kau turunlah hujan kepada mereka. Sebut turun hujan, tangan tak jatuh, hujan turun dah.
Kalau kita temu orang tu macam-macam, kita minta, Tuhan doa saya kaya, doa saya sihat, doa macam-macam boleh doa lah, nak ni. Tapi puak tu tak main macam tu dia lain. Abdullah bin Mubarak bila tengok orang tu, dia terus tengok orang ni sudah daripada dia amin tu, dia tutup muka dia, terus dia berjalan keluar. Terus. Jadi dia pun ikut sampai sebuah rumah, dia terus masuk. Jadi kawan ni tahu ni rumah dia. Esok hari selepas daripada sembahyang subuh, cerah-cerah tanah dah, waktu duha, dia datang rumah orang ni. Ketuk pintu. Bila ketuk pintu, keluar seorang lelaki gemuk. Allah. Semalam kuruh, hari ni gemuk. Dia kata, rumah siapa? Rumah saya. Dah kan tak ada orang duduk sini. Saya lah. Oh. Selain daripada tuan, ramai kata dia. Saya ni kerja saya jual hamba. Oh, jual hamba. Sama tu bisnes tu laku masa tu tuan-tuan. Jual orang. Dia kata jual orang lebih baik daripada jual unta. Dia ada banyak hamba. Bila sebut macam tu, Abdullah ibn al-Mubarak kata, kalau begitu saya nak beli hamba. Dia pun tunjuk. Orang ni tubuh gagah, orang ni boleh ngakak barang kuat, orang ni orang muda, orang ni. Habis. Abdullah Mubarak kata, tak ada orang lain. Ada seorang tua, kuruh. Tak payah lah. Banyak menangis. Banyak menangis, dia hari dia. Kita pun suruh orang ingat. Dia kata, waktu saya nak bawa tu Abdullah Mubarak perhati betul sungguh. Dia kata, ni hamba nak beli. Lepas pada nak beli, bayar tu dah mahal lah. Dah pergi tua, dah urut dah. Jalan lah antara tuan dengan hamba. Tengah berjalan, nampak masjid. Hamba ni kata, ya tuan, boleh tak saya izinkan saya semayang dulu 2 rakaat di masjid? Kata Abdullah Mubarak, tak payah, dekat masjid, dekat rumah dah. Dia kata, adakah tuan jamin umur saya sampai ke rumah? Abdullah Mubarak kata, kau pergi semayang. Dia pun semayang. Kawan ni duduk tunggu lama tak selesai. Akhirnya masuk masjid, tengok dia sedang sujud. Tunggu lagi, duduk tepi dia, tolak, mati dah dalam sujud. Apa makna? Bila mana terdedah rahsia kewalian orang macam tu, dan dia tak suka macam tu, Allah hijabkan dan orang tak tahu kisah dia. Maknanya tuan-tuan, kadang-kadang orang ni macam tu je. Bukanlah maknanya orang tu kita tengok mesti orang yang hebat-hebat. Tak, orang biasanya, tapi hati dia bersih. Ini cabaran kita. Maka mereka adalah seperti hamba-hamba yang ditunjukkan kepada raja. Maka sesiapa yang dipilih oleh raja nescaya dapat kemuliaan. Sebaliknya yang tidak layak akan kekal menjadi rakyat. Bila raja sayang, orang tu naiklah. Tapi kalau raja tak sayang, tak ada apa-apa. Tidaklah kamu pergi ke merata-rata tempat, sama ada hikmah atau maksiat, kecuali pada tengkukmu rantaian nurani dibahasakan kepada sebagai cahaya, atau zulmani dibahasakan kepada sebagai kegelapan. Sekiranya kamu tidak menyaksikannya, maka sudah pasti ada yang lain daripada kamu menyaksikannya. Tidakkah kamu lihat bahawa matahari disaksikan oleh semua manusia kecuali yang buta? Kita ni dalam hidup, kita boleh tengok, ambil iktibar. Dengan sebab ilmu, dengan sebab taat, dengan sebab kebaikan kita buat, kita akan diberikan banyak perkara kebaikan, ketenangan. Sebaliknya, jika sekiranya kita
banyak melakukan kemaksiatan, kita akan dibebani dengan kegelapan, rasa letih, rasa lemah dan pelbagainya. Ini ibarat samalah matahari, semua orang boleh saksi. Yang tak dapat saksi matahari ni orang buta, orang tidur, orang duduk tempat yang terhijab. Tu je, orang lain boleh nampak. Apakah faedahnya ilmu kalau tidak beramal dengannya? Banyak kita menuntut ilmu tapi tak beramal. Ia diumpamakan seperti seorang raja mengutus surat kepada penggantinya atau wakilnya. Ilmu yang tak beramal ni macam raja, dia utus surat kepada penggantinya atau wakilnya. Apakah faedah surat tersebut kalau ia dibaca sahaja? Maka faedah yang sebenar adalah beramal dengannya. Atau surat kepada gubernur atau surat kepada wakil itu dibaca, action tak ada, tindakan tak ada, ada beri kesan tau. Orang Arab kata al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal ni ibarat pohon kayu yang tidak berbuah. Perumpamaan sesiapa yang sibuk dengan ilmu sedangkan tidak mempunyai mata hati samalah seperti 100,000 orang buta yang berjalan ke satu arah dalam keadaan tercengang dan teraba-raba. Ada ilmu, tapi ilmu tu tak disuluh oleh mata hati. Maknanya sekadar ada ilmu saja. Samalah sapa 100,000 orang buta yang berjalan ke satu arah dalam kalangan mereka buta ni, jadi mereka tak rasa apa-apa, bahkan tercengang, teraba, kat mana ni. Itulah ilmu. Jadi poin yang nak disampaikan di sini, ilmu mesti beramal. Barakah ilmu dengan amal. Kalimah berkah ni tuan-tuan, dia mahal. Kalau kita perhati hidup kita ni, kalau ada berkat bagus. Ekonomi kita kalau ada berkat bagus. Kepimpinan kita kalau ada berkat bagus. Kerja kita kalau ada berkat bagus. Masa kita kalau ada berkat bagus. Jadi barakah ni nak semua sekali. Demikian juga ilmu tanpa amalan sama seperti lilin yang menerangi manusia sedangkan ia membakar dirinya. Kita ada ilmu tapi kita tak beramal. Sama macam lilin yang menerangi manusia sedangkan dia membakar dirinya. Dia dapat manfaat tak? Dia tak dapat. Tapi orang lain boleh dapat manfaat dengan cahaya tersebut untuk makan, untuk minum, untuk baca, untuk sembahyang, untuk ibadat. Macam-macam kita boleh buat. Ilmu kepadanya adalah kelalaian daripada Allah. Ilmu tapi lalai. Orang panggil apa ni, sesak dalam cahaya. Masalah juga. Tak ada manfaat. Ketika itu kejahilan lebih baik baginya. Ada ilmu tapi jenis macam ni bahaya. Baik, maka sesiapa yang membuahkan segala anggota samalah seperti menyirang hati dan lidahnya dengan zikir tetapi menutup mata dan telinganya daripada melihat dan mendengar ilmu sementara kedua-dua belah tangan dan kakinya berjalan ke arah kebaikan. Ni, anggota-anggota kita menghasilkan banyak kebaikan. Macamlah kita menyirang hati kita dan lidah kita dengan zikir. Tapi menutup mata dan telinga daripada melihat dan mendengar ilmu sementara kedua-dua belah tangan dan kakinya berjalan ke arah kebaikan. Masih lagi kurang. Perlunya amalan, perlunya ilmu, gabung. Perlunya penghayatan.
Sesiapa yang kerap menghadiri majlis dan duduk bersama rakan taulangnya, sudah pasti ia terdedah kepada maksiat terhadap Allah. Ni kadang-kadang tuan-tuan, berkumpul ni bagus, tapi kalau kerap sangat banyak mengaruh. Kalau lama sangat sama. Sebab itu kadang-kadang majlis bunyi sosek-sosek ni, bila duduk lama habis modal. Kalau kita duduk dalam majlis yang mana dalam majlis tersebut sentiasa diisi dengan kebaikan, maka pada masa itu barulah kita rasa beza hakikat sebenar. Boleh jadi kamu bersama dengan orang yang tidak bertakwa. Okey. Perumpamaannya seperti seorang memasukkan kayu kering ke dalam api, padahal dia menghendakinya supaya tidak terbakar. Seolah-olah dia menghendaki perkara mustahil kerana telah datang suatu yang dikhususkan dengan bala. Siapa yang mengenali manusia dan hidup bersama mereka tidak sama dengan manusia yang tidak dikenali mereka. Kita nak sesuatu perkara mustahil, kita buat. Kayu kering kita tak dalam api, reliknya mudah terbakar, tapi mengharapkan supaya tak terbakar, apa payah. Begitulah keadaan ilmu. Sama juga kita kenal manusia, hidup bersama mereka, tapi tidak sama dengan manusia yang tidak dikenali mereka. Hidup hak kenal lain. Masyarakat ni. Boleh jadi kamu bersama dengan orang yang tidak bertakwa, sedangkan kamu orang yang bertakwa. Kita bertakwa, tapi ada bersama kita orang tak bertakwa. Lantas dia mengheretmu ke arah umpatan yang menguasai nafsumu. Tak sepasal-pasal kita ikut dia. Sepatutnya dia ikut kita. Dah kita takwa ni, reboh. Jadi tak hanyut sama. Tidaklah rosak segala hati kecuali dengan sebab sedikitnya perasaan takut. Kenapa hati rosak? Hilang takutkan Allah. Hati yang baik ialah yang tidak menyibukkannya daripada Allah. Itulah hati sebaiknya. Dia sibuk hanya kepada Allah. Jika kamu ingin penyembuhan hatimu, hendaklah kamu keluar ke padang pasir taubah. Macam mana nak sembuh hati? Kena taubat. Dia gambar padang pasir taubah. Apa makna? Mana di situ orang yang duduk pada pasir ni, dia mudah bergantung kat Tuhan. Dia tak ada petunjuk dah melainkan petunjuk Allah. Dengan mataharinya, dengan burungnya, dengan apa, memang bergantung pada Allah. Dan bertukarlah dan bertukarlah daripada tiada kepada kehadiran, dan pakailah pakaian yang hina dan kemiskinan, kerana sesungguhnya hati boleh sembuh. Sebaliknya kamu mengumpulkan perutmu dan bermegah-megah dengan gemuk. Ini pun cabaran. Apa makna? Peri pentingnya kita ubah diri. Ubah diri ni mencabar. Dia dalam hidup ni tuan-tuan, orang soleh baik, orang suka orang soleh. Mak tu macam mana? Masya Allah bagus, mayang homo, ibadat je, bagus, orang suka. Tapi dalam hidup ni orang tak suka orang musleh. Apa makna musleh? Musleh ni maknanya dia bukan sekadar soleh, tapi ta'addi, melampaui kesalehan dia itu, dia ajak orang buat baik juga. Orang tak lihat.
kacau daun. Orang tak suka orang Muslim. Sebab akan bertembung. Bila bertembung orang tak suka. Jadi kalau tuan-tuan nak dalam comfort zone, selesa, soleh je. Yang orang cakap. Orang tu buat apa, buat ada nampak, astagfirullah, astagfirullah. Itu orang suka. Tapi tak ke mana. Sampai kepada tahap dia sendiri pun tak boleh nak tegur anak dia, tak boleh suami dia, isteri dia, keluarga dia, menantu dia, tak boleh. Terhad. Ini masalah orang yang Muslim. Susah orang soleh. Kita dalam Islam kena soleh lagi Muslim. Perumpamaan itu samalah seperti kambing yang digemukkan untuk disembelih. Tidakkah kamu tahu bahawa kamu telah menyembelih dirimu sedangkan kamu tidak mengetahuinya? Oleh itu jangan lupa ke majlis hikmah walaupun kamu dalam maksiat. Kadang-kadang dengan kelalaian tu, ibarat kita bela kambing, gemukkan kambing, akhirnya nak sembelih. Maka begitu juga diri kita. Dengan gemuknya maksiat, kita akan rebah. Sampai kepada dia cerita kat kita, obatnya seterusnya, kalau ini berlaku pada kita, jangan tinggal majlis hikmah, majlis ilmu. Hadir temenung. Kerana dia memberi banyak perkara. Kita tak sangka dalam majlis ilmu tu boleh mengubah kehidupan kita. Satu majlis ilmu menyebabkan kesan yang besar dalam hidup kita. Banyak kalau kita baca sejarah orang-orang saleh, dia hadir sekali dia kata Allah rasa seronok, berkat. Dan dapat. Justru jangan sekali-kali berkata apa faedahnya mendengar majlis ilmu sedangkan aku tidak mampu meninggalkan maksiat. Dia akan cakap macam tu. Apa ni majlis-majlis ilmu? Aku maksiat aku sentiasa tak selesai. Tak payah pergilah. Kadang-kadang orang kata, kau ingat kau baik sangatnya nak datang ke majlis ilmu. Kau sendiri pun tak tobat lagi. Ni banyak orang yang terperangkap dalam maksiat. Kadang-kadang orang tu suka berzina. Orang tanya dia, kau ni tak sawak warok lah, nawak aling lah. Kau sendiri pun tak bersih. Kau sendiri ni kotor. Jadi kita pun, betul juga. Akhirnya larut, lalai dan ghaflah dalam lautan kelalaian, pakai tak tobat sampai ketua. Akhir bila tu Allah baru sedar. Ini bala. Ini bala. Jadi walaupun maksiat, pergi majlis. Kesannya baik. Tetapi sebaliknya pemanah atau pemburu hendaklah memanah dan atau memburu untuk mendapatkan hasil buruannya. Kalau tak dapat pada hari ini, mungkin akan dapat hari esok. Dan kalaulah kamu cerdik dan bijak, nescaya jadilah segala hak Allah di sisimu lebih berharga daripada segala hakmu. Tukar. Apa mana? Kita pergi majlis ilmu, hari ini tak dapat ke apa? Tak apa. Esok pergi lagi. Tak apa, tak dapat lusa. Begitu saja tu, Allah telah buka kepada kita pintu kebaikan. Sementara kita dapat maklumat, dapat ni, itu lagilah. Tidakkah seorang itu dapat melihat segala rahsia kecuali mereka yang benar-benar amanah? Kadang-kadang kita rasa rahsia ni kita tak nampak. Tapi dengan sebab kita jujur dengan Tuhan, kita amanah dengan Tuhan, Allah zahirkan. Kamu beri kepada nafsumu hak-haknya daripada pelbagai jenis makanan dan minuman, sehingga kamu penuhi tandas-tandas. Adakah cukup bagimu kasihkan dunia? Cukup tak?
Sesiapa yang mencintai dunia maka sebenarnya dia khianat, dan siapa yang khianat layak bagi raja mendedahkan segala aibnya. Cinta dunia ni tuan-tuan, saya kena beri kefahaman yang sebaiknya. Cinta dunia dengan maksud seorang itu nak milik dunia. Dia tak kira halal dengan haram, dan dia niat untuk menguasai dan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang disebut allazi jama'a malan wa addadah. Dia duk kumpul banyak, lepas tu duk kira. Yang dia juga lalai sampai bincang bab harta sampai kubur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Yang sampai dia ni cerita kepada harta benda ni sehingga melampau, nak sangat, tak kira dah. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Semuanya itu yang membawa kepada ketidakbaikan. Tapi sebaliknya, orang yang jadikan dunia di tangan dia, bukan di hati dia. Dia kaya, tapi dia banyak infak, dia banyak sedekah, dia banyak buat baik. Yang ini tuan-tuan sebenarnya adalah kebaikan yang besar bagi hidupnya. Sebab itu para ulama bahas, mana lebih orang kaya yang bersyukur dengan orang fakir yang sabar. Ada kata fakir yang sabar, sebab dia fakir, dia sabar, dia afdal, dia tak ada apa-apa urusan dengan Tuhan dia, okey semua. Ada orang kata orang kaya yang bersyukur. Kerana orang kaya bersyukur ni, dia kesang tu ada. Dia derma, dia infak, dia sedekah, dia bina masjid. Semua orang kaya. Jadi ada kata tidak, kena masuk satu elemen lain. Elemennya, kamu fakir ke, kamu kaya ke, tapi antara dua kamu ni siapa paling bertakwa? Hak tu tak nafilah. Tapi sebenarnya, kalau kita tekuni nas-nas, maka nas-nas memihak kepada orang kaya. Dalam matan Arba'in Nawawiyah, satu hadis, sahabat ni pergi bertemu Nabi, yang fakir, yang miskin, seraya berkata, zahaba ahlud dusur ilal jannah. Orang-orang kaya cepat boleh menuju ke syurga ya Rasulullah. Kami ni miskin macam mana? Nabi kata, kamu juga boleh menyaingi mereka kalau kamu zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah banyak-banyak. Kecuali lah jika sekiranya dia dah lah kaya, dia sebut pula macam kamu sebut, memang kalau kamu lah. Tengok. Maknanya macam tu. Jadi, bukan maknanya dunia ni kita kena benci, tak. Dunia ni kita guna. Sebab itu Nabi kata apa? Ni'mal malus salih fi yadir rajulis salih. Sebaik-baik harta itu terletak pada tangan orang salih. Dia akan mikir nak buat baik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, banyak lagi. Sebab dia kaya. Tapi kalau miskin, tengok je lah. Dan biasanya orang kita macam kita ni selalu cakap, kalaulah aku kaya. Kalau tu tak mesti berlaku. Kata orang, berangang-angang tu adalah free, dia tak perlu bayar. Kalau cuma Nabi kata, iyyakum wallau fa innal law minasyaitan. Jangan duk banyak kalau ni banyak daripada syaitan. Mudah tengok je Syekh, kalau mu tengok, kalau aku kaya nanti mu tengoklah macam mana cara aku. Hang je dak latih aku jadi ni, kalau kau latih aku tengok .
Tengok-tengok lagi teruk. Kadang-kadang kalau tak boleh, kalau tak boleh. Jadi kasih dunia ni kena faham apa maksud kasih. Saya sedang buat satu jawapan secara tuntas dalam mawakif berkenaan maksud penunggang agama. Saya kena detail sebab kadang-kadang tak pasal-pasal orang ni penunggang agama, orang tu penunggang agama, semua pakat penunggang. Dan intonasi tu baik ke buruk? Ini jadi masalah. Hal tu kena detail betul-betul. Adakah dengan beramal dengan agama tu makna menunggang? Contohlah. Sebab itu saya sebut tentang Khawarij. Saya sebut tentang Ruwaibidah. Saya sebut tentang Asaghirul ilmi. Saya sebut tentang yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Banyak cerita tu. InsyaAllah lah saya cuba nak menekuni sikit lagi maksud. Tidaklah seseorang itu dapat melihat segala rahsia kecuali mereka yang benar-benar amanah. Kamu beri kepada nafsumu hak-haknya daripada pelbagai jenis makanan dan minuman sehingga kamu penuhi tandas-tandas. Adakah cukup bagimu kasihkan dunia? Sesiapa yang mencintai dunia maka sebenarnya dia khianat, dan siapa yang khianat layak bagi raja mendedahkan segala rahsianya. Ini cara tak betul lah. Tapi saya kata orang yang benar-benar kaya, baik dan zakat seumpamanya, ini jauh. Keperluan kita ni makin lama makin mendesak. Kehidupan pun sama. Ini pun amat perlu kita selesaikan. Saya rasa sekadar itulah. Malam ni lama rasa mengajar. Biasa pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din al-mutawi. Allahumma jannah. Wa sallallahu alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.